welcome back to my channel. Okay, hari ni Fika nak buat satu video iaitu sesi kaunseling individu bersama rakan Fika. Nanti Fika akan tunjukkanlah di waktu sesi nanti. So, video ini merupakan tugasan daripada pensyarah Fika iaitu daripada subjek kaunseling individu dan iaitu Dr. Rusli. So, Fika harap Dr. Rusli enjoy lah tengok video ni. Okay, stay tune. Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Afika binti Muhammad Nurizan, merupakan kaunselor pelatih anda pada hari ini. Okay, sebelum kita mulakan sesi, saya nak tanya, anda selesa tak dengan keadaan bilik sekarang? Selesa. Okay, boleh anda kenalkan diri anda sedikit? Okey, nama saya Syafiqah binti Hassan. Saya berumur 21 tahun dan merupakan pelajar di Universiti Utara Malaysia. Anda mengambil jurusan di sana? Perakaunan. Perakaunan. Okey, boleh saya panggil anda dengan panggilan? Pika. Pika. Okey, Pika. Sebelum ni Pika pernah tak hadiri sesi kaunseling? Tak pernah. Tak pernah lah. Okey, hari ni saya akan terangkan sedikit tentang kaunseling lah. Okay, kaunseling dia ada dua, iaitu kaunseling individu dan kaunseling kelompok. Okay, sekarang ni kita melakukan sesi kaunseling individu lah. Okay, kaunseling individu ni dia merupakan perhubungan menolong antara dua orang individu, iaitu saya sebagai kaunselor anda dan Pika sebagai klien lah, secara bersemuka. Okay, saya dapat menolong Pika untuk mencari jalan penyelesaian terhadap isu yang Pika utarakan lah dalam sesi ini. Okey, tapi di dalam sesi kaunseling ini dia mempunyai etika kerahsiaan, di mana isu yang dibawa oleh Pika tidak akan dibawa keluar daripada sesi ini. Maksudnya apabila Pika menceritakan isu ini kepada saya, kita akan membincangkan isu tersebut, mencari jalan penyelesaian dan saya tidak akan membawa isu tersebut luar daripada sesi inilah. Maksudnya isu Pika selamat bersama saya dan Pika tak perlu risau. Tetapi jika ia memberikan kemudaratan kepada keselamatan saya sebagai kaunselor atau Pika sebagai klien, saya akan bawa isu Pika ni kepada pihak yang lebih berkuasa lah. Boleh? Okey, sesi kaunseling ini dilakukan selama 30 minit dan mungkin kita akan melakukan sebanyak 6 sesi. Tetapi kalau Pika ingin melakukan sesi lagi, Pika bolehlah hubungi saya. Okey, boleh saya tahu apa matlamat Pika di dalam sesi ini? Maksudnya kenapa Pika memilih saya ataupun apakah matlamat Pika untuk melakukan sesi ini? Okay, sebab saya ada masalah saya sendiri, so saya harap boleh. Maksudnya saya boleh bantulah Pika untuk mencari jalan penyelesaian. Okey, boleh saya tahu apa masalah Pika yang mengganggu Pika? Seperti yang saya bagi tahu tadi, saya merupakan seorang pelajar, jadi masalah saya adalah berkaitan dengan study saya. Masalah study lah. Okey, lagi? Okey, sekarang kita tahu PKP, so kita belajar pun dekat rumah. So masalah untuk belajar secara online ni agak rumit lah bagi saya. Okey, maksudnya sekarang ni kita memang dalam musim perkawalan pergerakan kan, disebabkan isu COVID. Okey, Pika cakap ia mengganggu Pika untuk belajar di rumah. Tapi boleh saya tahu mengganggu macam mana tu? Okey, dari segi keadaan suasana, maksudnya dari segi bunyi-bunyi di luar rumah, tak macam dalam kelas. Kalau dalam kelas kita tak akan tak bising. Maksudnya kalau dalam kelas Pika boleh macam berikan lebih fokus lah kan. Okey, perhatian. Tetapi di rumah ni Pika macam terganggu dengan bunyi-bunyi bising apa semua tu. Okey, saya faham. Tetapi di rumah Pika ada kanak-kanak ke? Ada kanak-kanak. Tetapi ia taklah memberikan gangguan sangat. Tidaklah. Okey, selain daripada gangguan bunyi, ada lagi tak gangguan lain seperti masalah internet? Masalah internet. Maksudnya Pika masalah internet tersebut mengganggu Pika dalam membuat inilah. Okey, saya nak tahu
sepanjang belajar online ni, apa tu, pensyarah Pika membuat kelas online melalui Setengah majoriti akan buat melalui Webex. melalui Webex. Maksudnya melalui Webex ni kita memerlukan data yang tinggi kan untuk ni sebab video kan. Yes. So Pika rasa tertekan tak dengan benda-benda semua tu? Pada mulanya agak tertekan sebab first time try, so saya terpaksa skip kelas first tu sebab tak boleh nak access internet time tu. Sebab apa time tu Pika tak boleh nak access internet? Sebab time saya buka portal tu dia agak lambat lah untuk saya klik pada link yang masuk ke meeting tu ya. Maksudnya pensyarah Pika, Cik Pika memberikan link melalui online learning untuk masuk. Yes. Bukan ke Webex ada apps dia? Tapi pensyarah Cik Pika tak pernah bagi tahu macam install dulu apps dia ke? Saya dah install tapi seorang pensyarah ni dia masih letakkan link tu dekat dalam portal tu, tapi benda tu makan masa yang agak lama untuk buka berbanding dengan link yang lecturer bagi dalam grup WhatsApp. Saya faham sebab mungkin kita memerlukan masa untuk membuka online learning kan. Okey. Tugas apa lagi yang mengganggu Cik Pika? Okey, tugasan lah assignment semua tu sebab sekarang pun saya ada Selasa ni saya final. Then saya akan final lagi seminggu, maksudnya final Selasa ni dan Selasa depan. Then gap di antara final ke final ni saya terpaksa submit banyak assignment dalam 3. Macam tu. Okey, maksudnya saya ulang balik. Pika cakap Pika terbeban dengan tugasan. Maksudnya Pika ada final hari Selasa dan kelas minggu depan pun Pika ada. Tapi di masa dalam seminggu tu Pika ada banyak lagi assignment nak kena submit. And Pika tak cukup masa untuk study. Okey, di rumah Pika fully study atau Pika kena macam tolong parents ke, tolong memasak ke, macam mana? Saya kena tolong jaga anak kakak saya sebab dia bayi lagi dan kakak saya terpaksa masak dan saya juga terpaksa tengokkan ibu saya sebab dia kurang sihat. Ya ke? Jadi boleh saya tahu perkara itu mendatangkan tekanan tak buat Pika? Kalau time tak busy okey lah, tapi macam kalau keadaan sekarang ni agak bagi tekanan. Bila kelas online akan berakhir ataupun dia still akan berlangsung? Kalau menurut info yang saya dapat akan berlanjutan sehingga hujung tahun ni. Ya ke? Maksudnya kalau untuk SEM ini bila yang akan berakhir? Kalau ikut saya paper last saya 28/7. So lambat juga lagi lah sebulan tu. Lebih kurang sebulan. 2-3 hari before Raya Haji dah tu. Okey. Perkara ini saya rasa kalau saya pun sebagai student saya mungkin tertekan dengan masalah yang Pika alami lah. Macam yelah kita kena study dekat rumah, lepas tu dengan pensyarah yang kadang-kadang memberikan tugasan yang banyak tanpa macam due date tu dekat-dekat kan. Okey, lagipun kalau dekat rumah pun kita tak fully fokus lah dalam kita punya study. Maksudnya kita kena tolong parents, tolong kakak, masak apa semua kan. Dan malam pun baru ada masa nak betul-betul study. Tu pun kita nak bangun awal esok kelas. Betul tak? Betul. Okey. Pika rasa pointer Pika okey tak? Maksudnya Pika rasa terfikir tak mengenai pointer Pika apabila yang memberikan kesan tak untuk kelas online ni? Saya rasa agak memberikan kesan. Ya betul, saya pun rasa macam itu. Tetapi Pika ada bagi tahu tak macam bagi tahu dekat pensyarah macam dia kan bagi tugasan banyak kan, ada macam bagi protes lah, macam bagi tahu tak doktor saya ni banyak lagi tugasan tapi kenapa doktor bagi ke macam tak berani lah. Okay, saya tanya kawan-kawan macam mana? Okey, kata kawan-kawan tu sama macam tertekan lah. Ramai student yang tertekan kan. Okey, kalau macam internet Pika guna apa? Wi-Fi. Dia laju ataupun kadang-kadang okey, kadang-kadang tak? Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak.
Oh, kalau tak okey tu macam mana study? Saya guna data. Guna Tapi data kan tak banyak kan. So So data yang tak banyak dan dia mengganggu jugalah. Okey, dan boleh saya tahu macam dekat rumah memang ada semua adik-beradik ke? ya. Then kakak ada bantu tak macam share hotspot ke? Oh, ada. Adalah. Okey, saya nak ulang balik lah apa yang Pika cerita kat saya. Okey, Pika cakap Pika mempunyai tekanan dengan kelas online. Jelah sekarang waktu PKP kan. So Pika rasa macam terganggu dengan bunyi-bunyi bising. Bila nak study ada je bunyi yang datang. Bila nak buat kelas online ke nak buat video mesti ada kan yang bunyi yang mengganggu kita. Dan Pika cakap Pika ada terganggu dengan masalah internet. Maksudnya masalah internet yang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. So mengganggu untuk membuat pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya Pika terganggu dengan komitmen yang sebagai student dan sebagai anak. So Pika rasa Pika ada tak buat cari alternatif dalam isu yang Pika lalui sekarang? Okey, untuk masalah internet tu saya akan cuba assess kelas saya waktu pada maksudnya awal lah daripada before ni saya masuk set agak lewat. So saya akan assess dalam setengah jam awal. So dia tak adalah bagi gangguan sangat. Lagi kalau dari segi bunyi bising tu saya tak dapat sebab kebetulan dekat depan rumah saya tengah ada proses pembuakan titi. So peminaan titi tu so ia agak bising dan saya tak mampu nak halang mereka untuk buat. Maksudnya rumah Pika memang betul-betul depan titi ya. tu. Oh, okey. Macam yang masalah internet tu Pika cakap Pika masuk awal kan. Maksudnya kelas Pika pukul berapa? Maksudnya pagi ke tengah hari ke? Pagi 8.30 hingga 2.30 macam tu. Dia ada 3 kelas dalam sehari. Pagi, maksudnya okey lah macam nak bangun pagi apa semua tu. Okey. Okey, maksud pensyarah Pika pun dia memang buka link awal untuk masuk. Ada yang buka awal, ada juga lah yang buka macam last minute. So tapi dia akan bagi masa untuk student access kan. So dia tak limitkan masa untuk student masuk. Sepanjang kelas online ni Pika pernah skip kelas tak? Macam maksudnya okey awal-awal tu Pika kata Pika skip kelas sebab tak boleh access kan. Okey, macam lepas pada tu Pika dah tahu dah cara nak masuk website, dah tahu dah cara ni, pernah skip tak? Tak pernah lah. Okey, maksudnya benda tu macam tak adalah mengganggu. Maksudnya tak adalah sampai tidak boleh masuk langsung kan. Cuma kadang-kadang je kan. Okey, kalau dari segi komitmen pula macam mana Pika ada tak macam alternatif macam menjelaskan kepada keluarga Pika? Ya, ada. Kalau dalam waktu sekarang mereka tahu saya akan finance. So dia pun tak harapkan sangat saya membantu. Mereka faham lah. Maksudnya mereka memahami lah Pika yang ada final kan. Okey, Pika rasa macam kalau lah pihak Kementerian Perikanan beritahu cakap kita akan meneruskan kelas online sehingga akhir Disember ni, adakah Pika dapat menerimanya atau Pika rasa macam benda tu agak membebankan sangat macam tu? Agak membebankan jugalah sebab bila kita belajar di dalam kelas dengan kawan-kawan kita akan rasa lebih seronok tapi berbanding dengan belajar seorang so macam nak fokus pun susah. Maksudnya okey, kalau dalam kelas online tu faham tak apa yang lecturer sampaikan? Kurang faham lah. So kita kena study balik. Ya. Tambah-tambah nak final kan, so betul. Benda tu lagi tertekan kan. Okey. Kalau malam-malam tu Pika tidur lewat pun untuk siapkan kelasan? Tidur lewat. Dan besok tu bangun awal pagi. So kalau ada kelas. Maksudnya tidur pun kurang cukup berbanding kalau kita dekat UM kan. Kalau UM kita kelas balik tu dalam 2.30 dah tidur sampai 5 tu dah boleh rehat. Kalau macam ni, okey. Boleh saya tahu juga pensyarah Pika ada tak macam
membuat kelas lebih pada masa dia? Maksudnya dia macam buat extra kelas? Tak, sebab semua lecturer faham keadaan student yang ada limit untuk akses internet, so dia akan habiskan kelas awal berbanding dengan kelas face to face. Yes. Oh, okey lah macam tu. Maksudnya benda perkara tu dapat membantu pelajar lah. Maksudnya tidak menghabiskan data pelajar dengan cepat. Okey, saya macam adalah baca satu info ni, macam kalau kita nak kurangkan penggunaan data melalui Webex, maksudnya kita kena tutup video-video atau maksudnya audio tu, maksudnya biar lecturer je yang cakap dengan video lecturer. Macam video orang-orang lain tu, kawan-kawan kita tu macam kita tutup kan. So pensyarah kita ada bagi tahu benda tu untuk kurangkan. Kalau apa yang saya dapat lah info atau saya tahu, maksudnya kalau macam Webex tu, sebab saya pun ada juga meeting melalui Webex. So kalau kita macam tiba-tiba macam tak boleh masuk, kalau boleh masuk pun dia macam video sekat-sekat kan. So kalau boleh Pika macam suruh lah, tapi kalau dalam kelas yang ramai tu kita tak mampu lah nak cakap. Tapi kalau macam dalam keadaan kelas sikit kan, macam dalam 15 orang tu macam kawan-kawan rapat kita kan, kita boleh cakap macam suruh diorang tutup audio dengan video. Sebab benda tu akan mengurangkan lah penggunaan data buat maksudnya data tak makan banyak lah. Macam tu. Tapi itu sekadar cadangan saya lah. Tapi kalau itu atas Pika lah, kalau Pika nak buat atau tak buat. Sebab yelah sekarang ni pun data macam kalau nak beli pakai wifi okey, nak bayar pun okey. Cuma kalau kita beli data kat handphone agak mahal lah saya rasa kan. Kalau murah pun line dia tak berapa nak okey. Pika rasa Pika pernah tak rasa macam tertekan sehingga macam nak berhenti belajar macam tu? So, aku tak tahan, aku nak berhenti. Bukan nak berhenti belajar, macam nak stop kejap macam tu. Pernah tak rasa? Pernah rasa lah. Macam pernah menangis tak sebab ni? Adalah 2-3 kali macam tu. Tapi bila lepas nangis tu rasa okey balik? Rasa okey balik. Then macam dah settle balik. Then kalau main balik kerja yang macam banyak, so dia akan terfikir balik untuk agak bukanlah dia tak serius sangat, cuma apabila melibatkan dengan terganggu dengan emosi, so perkara ini agak serius lah. Okey, tapi Pika tak pernah lah macam terfikir macam tak nak lah, aku tak nak macam mana cakap, tak nak hidup lah, macam rasa macam dah lah tak nak lah belajar, macam tak nak lah belajar, nak kerja lah apa semua. Tak pernah lah juga, tapi jarang lah rasanya. Jarang lah. Okey. Perkara tu macam yelah sebagai student ni akan kita macam kenalah habiskan lah bila kita dah start sesuatu benda tu. Kalau boleh kita habiskan lah kan. Lagi Pika tahun yang keberapa? Tahun yang kedua. Tahun kedua ada lagi? Lagi 4 semester, lagi 2 tahun. 2 tahun lah. Oh sekejap je lah benda tu. So benda tu macam Pika perlulah mencari motivasi diri. Maksudnya sebelum ni Pika ada motivasi diri. Maksudnya macam bila Pika down, Pika rasa macam ada tak something yang buatkan Pika bangun balik? Saya akan tengok keadaan kawan saya, sebab kita tahu semua student alami situasi yang sama. So kadang-kadang saya akan minta motivasi daripada rakan-rakan, minta dia penasihat macam mana dia pun boleh hidup dalam keadaan macam tu. Macam Pika cakap Pika dapat motivasi daripada kawan-kawan. Maksudnya kawan-kawan Pika adalah yang macam internet ke? Maksudnya ada lagi masalah yang teruk daripada Pika? Ada. Ada lah. So benda tu macam membuatkan kita terfikirlah macam kawan aku lagi teruk daripada aku, tapi dia orang boleh survive. Kenapa aku tak boleh kan? Betul, bagus. Tu kita memang kena sentiasa positifkan dirilah. Kalau boleh kita jangan fikir negatif, sebab benda yang negatif tu lah akan memberikan aura yang negatif pada kita, membuatkan kita fikir bukan-bukan. Kalau boleh macam positifkan diri lah. Betul lah yang apa yang kita buat tu kan. Okey, ada lagi tak yang kalau macam apa yang pula Pika rasa benda yang terbuku di hati ke melalui kelas online tu? Ada tak cerita je?
dari segi ada setengah subjek yang lecturer memang dah tak buat kelas, so kita terpaksa study sendiri. Okey. So agak rumit lah. Maksudnya kalau lecturer tak buat kelas, dia study sendiri, maksudnya study tu untuk apa? Untuk final ke untuk assignment ke macam mana? Untuk dua-dua lah. Oh, ada final juga? Ada. Oh, ada final. Oh, okey. Tika cakap, Tika ada tertekan dengan beberapa subjek yang buat kelas, yang tidak buat kelas online langsung, tapi ada final dengan assignment. Okey, apa ada tak alternatif yang Tika buat sebelum ni? Okay, saya adalah macam mencari maklumat berkaitan tajuk yang saya tak faham tu di laman web lah, seperti YouTube. Maksudnya info yang Tika dapat tu banyak lah. Boleh tahan, tapi kalau macam ada lagi yang saya perlu bantuan, saya akan bertanya kepada kawan-kawan. Okey, macam kita tahu macam sekarang WhatsApp boleh voice call ramai-ramai kan? Betul. Okey, Tika ada buat dengan kawan-kawan untuk berbincangkan? Ada masa sebelum midterm, so ada satu topik yang kami kurang faham. So yang mana kami akan sama-sama membantulah. Oh, maksudnya apa yang Tika tak faham, mereka terangkan, dan apa yang mereka tak faham pun Tika akan terangkan lah. So, perkara ini dapat membantu tak dalam midterm Tika terpaksa? Okey, membantulah. Alhamdulillah lah boleh jawab. Boleh jawab kan? Okey. Macam saya nak ulang balik lah. Maksudnya dari awal Tika datang jumpa saya ni untuk menceritakan lah. Maksudnya ia bukanlah memberikan terlalu beban yang terlalu besar. Cuma nak meluahkan, sekadar nak meluahkan, nak mencari alternatif lain. Bahawa ialah sebagai student, Tika rasa benda ni tertekan dengan Tika. Tika rasa macam waktu kelas online ni Tika ada komitmen antara anak dengan student, dan Tika rasa Tika tak boleh nak berikan fokus yang 100% kepada pelajaran, dan Tika takut benda ni akan mengganggu pointer Tika. Dan sebagai contoh, benda-benda yang mengganggu Tika macam bunyi-bunyi bising di kawasan rumah. Macam Tika cakap ada pembinaan semula titi di depan rumah. Dan yang kedua, masalah rantaian internet yang kadang-kadang okey dan kadang-kadang tidak okey. Dan yang ketiga, Tika cakap ada masalah macam kena bantu kakak untuk menjaga anaknya, ataupun memasak di rumah ketika kakak tak ada kan, sebab ataupun menjaga ibu Tika yang tidak sihat sekarang. So perkara tersebut macam memberikan tekanan. Dan yang terakhir yang mengganggu Tika ialah sesetengah subjek yang tidak membuat kelas online. Maksudnya melalui, sama ada melalui Webex ataupun memberi latihan melalui kelas online kan. So benda tu macam Tika sebagai student yang perlu mencari sendiri daripada A hingga Z. Maksudnya kena faham sendiri, kena cari maklumat sendiri. So perkara tersebut membuatkan Tika rasa tertekan. Tapi apa yang saya nampak, semua perkara tersebut tidaklah mengganggu Tika sangat, sebab Tika ada cara penyelesaian dia kan, ada alternatif sendiri, dan alternatif tu pun dapat membantu Tika, betul tak? Cuma Tika nak sekadar ingin meluahkan perasaan. Okey, saya faham benda tu. Dan saya rasa pendapat saya lah, macam kita sebagai yelah, macam awak sebagai student, so macam awak merasakan perkara tu beban kan buat awak, yelah sebab kelas online. Tapi macam fikirlah sebelum ni, macam positifkan diri. Maksudnya fikirlah before this, ataupun ada orang yang maksudnya orang lain yang lagi susah tau daripada kita. Macam okey, Tika ada kelengkapan internet, ada wifi, ada laptop, ada handphone. So benda tu dah cukup lengkap buat Tika untuk buat kelas online. Tapi mungkin ada yang macam tak ada laptop, macam internet pun macam pakai data basic. So perkara tu lagi susahkan diorang, tapi diorang tetap kuat semangat nak buat kelas online, betul tak? So Tika saya rasa Tika perlulah sentiasa positifkan diri. Maksudnya
janganlah fikir terlalu negatif. Maksudnya lagi 4 sem kan, 2 tahun kan. So perkara tu tak ada. Sekarang masa cepat tu tak. So tak adalah lama sangat, insyaAllah. Lagipun masa dah berapa bulan awak dah survive kan dalam kelas online ni. So saya rasa tak ada masalah, insyaAllah buat awak nak survive lagi dalam hingga bulan 12, betul tak? InsyaAllah tak ada. Dan pasal pointer tu, InsyaAllah InsyaAllah dia tidak akan menjejaskan lah. Just jangan terlalu memikirkan, sebab yelah Ika pun tak habis lagi kan kelas online. Maksudnya ada lagi assignment yang nak kena buat, dan tambah lagi ada lagi final, betul tak? So perkara tu ada lagi peluang bagi kita. Maksudnya Ika fikir, oh aku ada lagi peluang. Maksudnya melalui peluang tu lah kita akan memperbaiki balik. Maksudnya assignment tu kita akan buat betul-betul, final tu kita buat betul-betul. InsyaAllah dengan peluang tu kita akan dapat macam pointer kita tu, insyaAllah kita akan dapat jagalah dengan lebih baik, betul tak? Okay, mungkin masa mencemburi kita, maksudnya before kita tamatkan benda ni, boleh kita tahu, boleh saya tahu apa perasaan Ika? Maksudnya Ika rasa lega ke dapat ni? Maksudnya yang kita bincangkan alternatif ni, apa Ika akan buat lepas ni? Okey, adalah saya berasa sikit lega sebab bila kita dah luahkan someone tu, so dia akan, so insyaAllah saya akan ikut nasihat cik yang mana untuk websites tu lah, untuk kurangkan kita punya penggunaan. Maksudnya saya sebagai kaunselor ni tidaklah menyuruh anda. Maksudnya saya tidak terlalu memberi nasihat. Saya cuma mendorong Pika dalam mencari jalan penyelesaian terhadap isu ni. Semua keputusan atas diri Pika sendirilah, sama ada Pika nak buat ataupun tidak. Okey, macam saya cakap tadi, masa mencuburi kita, okey, mungkin kita akan tamatkan sesi pada hari ini setakat ini sahaja. Tetapi kita akan lakukan lagi 5 sesi insyaAllah. Dan sesi yang kedua Pika nak buat bila? Dalam next week. Next week. Okay, next week. Dan pada hari yang sama dan masa yang sama ke? Boleh. Okay, pada hari yang sama dan masa yang sama. Okay, maksudnya sesi yang kedua kita akan buat minggu depan pada hari yang sama, masa yang sama dan tempat yang sama lah. Okey, terima kasih kerana memilih saya dan menghubungi saya lah untuk menjadi kaunselor anda, untuk menceritakan masalah anda. Okay, saya ulang balik, etika kerahsiaan. Maksudnya isu yang anda bawakan kepada saya ini tidak akan saya bawa keluar daripada sesi ini, dan hanya menjadi di antara kita lah. Maksudnya awak pun tidak akan menceritakan masalah awak ni kepada orang lain, dan saya pun tidak akan menceritakan masalah awak kepada orang lain. Tetapi kalau benda ini memudaratkan awak dan memudaratkan saya sebagai kaunselor awak, saya akan refer lah masalah awak ni kepada pihak yang lebih berkuasa. Contohnya memudaratkan ni, macam awak tiba-tiba rasa nak bunuh diri, ataupun rasa macam terlalu tertekan, macam nak menyakitkan orang. So saya akan bawa lah refer awak punya masalah ni kepada pihak yang lebih berkuasa lah. Okay, mungkin setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga sudi mendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.